Perempuan tu berlari sambil meraung-raung dan menjerit meminta tolong, kemudian dia hilang macam tu je. Today is all about story. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Pada video-video aku yang sebelum ni, sebenarnya aku pernah pun bahas tentang hospital yang menyeramkan dekat dunia ni. So korang boleh pergi check dekat channel aku dan tengok video-video tadi. Tapi video pada kali ni aku nak bahaskan tentang 4 buah hospital yang paling seram dekat dunia. Macam yang kita tahu, hospital ni merupakan sebuah tempat kelahiran dan kematian seseorang. Cerita seram tentang hospital ni macam tak ada kesudahan. Sebut je hospital, semua orang tahu dekat hospital tu mesti akan ada cerita seram. Tak kisahlah sama ada hospital tu hospital baru ataupun hospital lama. Kalau hospital lama, lagilah banyak gangguan-gangguan yang ada dekat sana. So hari ni aku akan listkan dekat korang 4 buah hospital yang dikatakan paling berhantu di dunia. So without wasting any time, let's get started. Hospital ni telah disenaraikan sebuah hospital yang paling terseram di dunia. Dan sebenarnya hospital ni merupakan sebuah hospital sakit jiwa yang terletak di negara England. Hospital ni mula dibuka pada tahun 1873 dan pernah menjadi sebuah hospital yang paling terbesar dekat England pada masa tu. Dikatakan banyak kejadian-kejadian pelik, aneh dan misteri pernah terjadi dekat hospital ni. Antaranya pernah ada pesakit yang pernah terkurung di dalam sebuah bilik dekat bawah tangga. Dan ada juga pesakit ni yang tiba-tiba terkunci di dalam bilik air. Yang paling scary, pernah ada pesakit yang dekat sana rambut dia telah ditarik oleh sesuatu dan kemudian leher dia telah dijerut dengan towel basah sampailah dia pengsan dekat situ. Diorang percaya benda-benda mistik macam ni terjadi disebabkan oleh roh pesakit tua yang pernah duduk kat hospital tu dulu. Dia ni mati disebabkan disembelih oleh nurse yang kerja dekat hospital tadi. Kemudian hospital ni telah ditutup pada tahun 1995 setelah 112 tahun beroperasi. So kita akan teruskan kepada next story. Hospital ni pula terletak di negara Amerika. Dikatakan hospital ni juga sangat-sangat menyeramkan dan merupakan tempat yang paling berhantu di Amerika. Hospital ni telah dibina pada tahun 1910, kemudian telah dijadikan sebagai sebuah tempat rawatan pesakit batuk kering. Katakan pada masa tu wabak penyakit ni sedang berleluasa dekat sana. So hospital ni telah dijadikan sebagai pusat rawatan utama untuk merawat penyakit batuk kering tadi. Ramai pesakit yang telah mati disebabkan wabak penyakit batuk kering tu. Tempat yang dikatakan hotspot ataupun titik panas gangguan tadi adalah di pintu masuk ke dalam hospital tu. Ramai pengunjung yang pernah datang kat situ nampak sesuatu dekat pintu tadi, yang mana diorang telah ternampak kelibat seorang perempuan tua berlari dari situ dalam keadaan badan dia kena ikat. Lepas tu badan dia dipenuhi dengan luka dan darah-darah. Perempuan tu berlari sambil meraung-raung dan menjerit meminta tolong, kemudian dia hilang macam tu je. Dekat tingkat 3 hospital ni pula dikatakan ada kelibat seorang gadis. Dikatakan sometimes hantu gadis tadi tu akan muncul macam rupa manusia. Lepas tu dia akan sembang-sembang dengan pengunjung yang datang ke hospital tu. Kadang-kadang ada juga yang pernah nampak hantu gadis tadi berdiri dekat tingkap dan merenung keluar dengan wajah yang sangat-sangat sedih. Kemudian diorang pun gelarkanlah hantu perempuan tadi sebagai Mary. Diorang percaya kejadian-kejadian seram ni terjadi ada puncanya. Diorang percaya kejadian seram tadi dikatakan ada kaitan dengan ketua nurse yang telah bunuh diri pada tahun 1928 di bilik 502. Nurse ni mati bunuh diri sebabnya dia frust dengan boyfriend dia yang dah tinggalkan dia dan pada masa tu dia tengah pregnant. And then dia ambil keputusan untuk mencabut nyawa dia sendiri. Ada juga yang pernah nampak kelibat seorang budak ni di atas bumbung hospital tadi. Kononnya budak tu dulu telah ditempatkan ke atas bumbung hospital sebagai proses terapi untuk mendapatkan cahaya matahari. Selain itu juga tingkat 4 di hospital ni juga merupakan tempat yang agak ekstrim gangguan dia. Ada yang pernah nampak bayangan yang aneh ke hulu ke hilir di tingkat 4. Lepas tu pintu terbuka dan tertutup dengan sendiri dan kadang-kadang tu diorang terdengar suara orang menjerit dan bunyi bising datang dari tingkat 4. Manakala dekat koridor hospital pula diorang pernah terdengar bunyi bisikan, orang menangis dan juga orang menjerit.
Hospital ini telah dibina pada tahun 1892 dan juga pernah digunakan sebagai kuartus jururawat. Lepas tu bangunan hospital ini telah ditawan oleh tentera Jepun pada Perang Dunia yang Kedua. Kemudian tentera Jepun telah menggunakan bangunan ini sebagai tempat diorang untuk menyeksa para tawanan diorang. Dikatakan banyaklah nyawa-nyawa para tawanan tadi telah mati dekat sana. Pada tahun 1947, hospital ini telah dijadikan sebagai hospital sakit jiwa sampailah pada tahun 1971. Lepas je hospital ni ditutup, dikatakan diorang mula terdengar bunyi suara-suara orang menangis. Diorang juga pernah terdengar bunyi dentuman yang sangat kuat datang daripada hospital tu. Kadang-kadang tu juga diorang juga pernah terdengar bunyi derapan tapak kaki orang berjalan di dalam hospital. Dan pernah juga ada orang nampak kelibat seorang lelaki yang tiba-tiba saja terbakar dan kemudian hilang di tingkat 2. So kita akan teruskan kepada last story. Sejarah asal tentang hospital ni sebenarnya merupakan sebuah rumah mewah milik pembesar negeri dekat sana. Lepas tu kerajaan Amerika telah mengambil rumah tadi dan dijadikan sebagai sebuah hospital untuk menempatkan para tentera dia semasa Perang Dunia yang Kedua. Pada tahun 1995, hospital ni telah dibiarkan macam tu je lepas terjadinya kebakaran. Efek daripada kebakaran tu, banyak kerosakan yang terjadi pada bangunan tadi. So macam kalau diorang nak repair memang ambil kos yang sangat-sangat banyak. Dan disebabkan itulah diorang telah membiarkan hospital tadi tu macam tu je. Ada yang kata kejadian seram yang terjadi dekat sini memang sangat-sangat banyak. Masa hospital ni masih lagi beroperasi, ada yang pernah nampak kelibat seorang gadis yang sedang berjalan-jalan sambil menangis. Suara menangisnya memang sangat-sangat mendayu. Dan ramai yang beritahu yang diorang ni selalu terbangun pada pukul 4:30 pagi sebab diorang terdengar bunyi suara gadis tu menangis. And then bila diorang buka je mata, diorang nampak perempuan tadi ataupun gadis tadi tu duduk sambil menangis di bucu katil. Diorang percaya gadis tadi tu merupakan bekas pekerja dekat hospital tu. Dia dikatakan telah dirogol dan dibunuh oleh anak lelaki pembesar negeri tadi. Dan disebabkan itulah diorang selalu terdengar bunyi suara dia menangis pada pukul 4:30 pagi. Okay guys, that's it for today dan aku harap korang suka dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification, like, comment dan share video ni. Dan korang juga jangan lupa untuk follow aku di Twitter dan juga IG dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.